Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami faqih, faham, tahu tentang agama Islam, ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kami ilmu untuk kami memahami Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat daripada alim ulama. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk di dalam segala ujian, mihnah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ujian ini sebagai penambah iman buat kami ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai cabaran untuk kami lebih mendekati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala musibah, bencana, penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan, yakni su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami pada hari akhirat nanti ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat bertemu dengan baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Walaupun bukan dengan amal ibadah kami, tapi masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal ahli syurga semua insya-Allah, amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama sebagaimana kebiasaan kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan salat fardul maghrib secara berjemaah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan melapangkan masa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ganjaran pahala bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Barang siapa yang berada dalam majlis ilmu, yang berduduk di dalam fi sabilillah, iaitulah menuntut ilmu, talabul ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan bagi kita untuk menuju, yakni berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan kepada orang yang menuntut ilmu ini jalan dia masuk syurga. Apakah kaitan ilmu dan syurga? Kerana kita nak mendapatkan sesuatu, kita nak mendapatkan kebahagiaan, kita nak mendapatkan kejayaan fi hawli, dalam satu-satu daerah tempat yang kita duduk, yang kita diami, maka Nabi kata kena ada ilmu. Man arada dunia, siapa yang nak daerah dunia ataupun
dar dunia ini, maka kata Nabi kena ada ilmu. Siapa yang nakkan akhirat kena ada ilmu. Siapa yang nak kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka pasti dan pasti kena ada yang disebut sebagai ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah wa rahimakunallah. Alhamdulillah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, lama sudah saya tidak berkuliah secara offline. Biasa online sahajalah, kerana takziah dan juga kerana duka cita kepada warga Selangor dan wilayah persekutuan masjid. Masih lagi tidak boleh diadakan kuliah-kuliah, tidak boleh lagi, belum lagi lah. Kita doakan mudah-mudahan akan dibuka peratus ataupun nisbah penyakit ini akan berkurangan dan dibuka seperti biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada tuan-tuan yang menjaga SOP, dan kemudian tahniah kerana Masjid Surau di Negeri Sembilan ini dibuka seperti biasa. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kerana inilah tempatnya yang mana bertemunya, berkumpulnya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang cinta kepada agama Allah. Di sinilah berkumpulnya makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada manusia, iaitulah adanya makhluk yang disebut sebagai malaikat. Malaikat ni duduk, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat duduk, kita tak nampak sahaja. Kalau kita nampak, tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ni mendoakan orang-orang yang berada di saf-saf, orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Disebut dalam riwayat didoakan oleh para malaikat, iaitulah makhluk langit dan juga makhluk bumi. Makhluk bumi ini termasuklah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu diantaranya ditujukan khusus bagi orang yang duduk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan puan-puan kelebihan. Kita nak berubah hijrah, kita nak menjadi baik, nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka inilah tempat dia. Inilah tuan-tuan dan puan-puan wadah dan suasana dia. Begitulah makna dia, kelebihan tentang rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dan musalla. Jangan ditutup, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan adanya perintah daripada mufti, daripada jabatan kesihatan, maka terpaksa. Tapi kita kalau boleh doa agar sentiasa dibuka masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat-tempatnya doa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita membuka ataupun menyambung bacaan kita daripada kitab Syarah Al-Hikam, yang mana seketika lalu kita sudah menyentuh berkenaan mukaddimah daripada kitab Syarah Al-Hikam. Al-Hikam diambil daripada perkataan hikmah. Satu, kalau dua makna dia hikmatani, kalau jamak al-hikam, makna dia kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, kata-kata rangsangan untuk kita, makanan kepada kita, yakni makanan rohani. Bagaimana makanan jasmani, kita perlukan hajat kepada makanan. Pagi tadi makan, kemudian tengah hari makan, kemudian petang tadi kita makan. Maka begitu juga dengan makanan rohani, perlu mengambil ataupun perlu diambil sesuatu dan ditaruh ke dalam hati kita, supaya hati kita ini senantiasa dia teringat, dia sentiasa beringat, dan dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah kisah sahabat, dengan kata-kata hikmah, dengan kiasnya, dengan hukum hakamnya masuk ke dalam hati kita ni,
maka kita ingat tentang hakikat kehidupan kita. Hadirin dan hadirat, hakikat kehidupan kita ini maka tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan istisna. Allah mengecualikan semua, Allah mengetepikan semua tujuan-tujuan yang kita rasa, yang kita tuju, melainkan kena ikut tujuan Allah Ta'ala, iaitulah tujuannya untuk ibadah. Liya'budun, lita'abud lillahi subhanahu wa ta'ala, iaitulah kerana Allah, buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, diuji kerana Allah, makan kerana Allah, minum kerana Allah, sembahyang kerana Allah, kerja kerana Allah, seronok kerana Allah, sedih kerana Allah, sakit kerana Allah, mati kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuan-tuan dan puan-puan, tujuan hidup kita. Solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil apa? Sayyid. Sayyid ni dipanggil penghulu, tuan-tuan dan puan-puan. Penghulu, ana sayyidun nas wa ana sayyidu ibni Adam. Nabi kata pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu. Penghulu ni makna dia ketua. Nabi orang yang pertama bangkit pada hari akhirat nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Nabi tidak ada dosa, tapi Nabi ini dia datang kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah jaa ila Allah qalbun salim, hati yang bersih. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa dia. Kemudian Allah berikan kepada Nabi syafaat yang besar. Kemudian apabila Nabi dapat panji itu, syafaat itu, Nabi pun berikan kepada nabi-nabi yang lain, bagi kepada nabi yang lain, al-anbiya. Kemudian apabila selesai Nabi yang pertama Nabi Adam bagi. Kemudian Nabi bagi kepada umat Nabi terlebih dahulu. Siapa tuan-tuan? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena ikut Nabi, dia amalkan sunnah Nabi, kena cinta kepada Nabi. Di antara kita ni, alamat tanda kita cinta kepada Nabi, iaitulah kita buat apa yang Nabi buat. Contohnya kita menghidupkan tempat yang Nabi suka, dekat dengan rumah Nabi. Apa dia? Masjid. Nabi, tuan-tuan, bila Nabi berhijrah, Nabi membina masjid terlebih dahulu. Nabi membina rumah ibadah terlebih dahulu, kerana di sini terletaknya segala solusi penyelesaian masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, selesai masalah ekonomi sebenarnya bukan di pekan, di masjid. Selesainya masalah rumah tangga bukan di rumah, di masjid. Selesainya masalah COVID bukan di klinik, hospital, tetapi di masjid, kerana yang berikan kepada kita ujian ni adalah Allah Ta'ala, dan Allah lah yang akan wahuwa syafi, yang memberikan kepada kita penyembuh. Yakin tu tuan-tuan? Besar mana pun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita berdoa kepada Allah, pasti akan dibuang segala masalah. Yakin dan percaya. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi syai', yakni ayu syai', setiap sesuatu. Syai' ini makna dia sesuatu. Syai' satu. Kalau jamak dia panggil al-asya, banyak sesuatu tu. Dia mula dengan satu, zarrah. Kemudian asya, semua datang daripada Allah Ta'ala. Makna yang kecil-kecil, hampir yang besar, semua Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah kuasa Allah.
tingkatnya, rendahnya, tingginya, rendahnya, besarnya, kecilnya, mulianya, hinanya, Allah yang bagi. Wa tu'izzu wa tuzilu man tasha. Tasha tu perkataan syai'un. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah tempatnya segala penyelesaian kepada masalah. Jadi sukacita bila orang datang ke masjid, maka selesai segala masalah dia. Bila dia datang ke masjid, dia keluar saja daripada masjid, maka dia selesai masalah dia. Selesai masalah dia kerana dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada mereka ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang, tuan-tuan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah kita pada malam ini. Sambungan tajuk yang kita baca, yang katanya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia alim, makna dia pelajari, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada dia apa yang dia tak ketahui. Hadirin dan hadirat, kata ulama, siapa yang dia beramal dengan apa yang dia belajar. Tuan-tuan, kita beramal dengan apa yang kita tahu. Kita tahu daripada hadis ayat Quran Al-Karim, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sekian-sekian, Nabi kata fadilatnya besar orang yang sebelum tidurnya membaca surah Al-Mulk dan Sajadah. Kita pun amal, tuan-tuan. Nabi sebut tidurnya bangkit qiyam, kita pun buat. Orang yang buat, orang yang beramal ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata ulama, Allah akan tambahkan lagi. Allah akan bagi benda yang dia tak tahu. Adakah makna dia dapat daripada ilham tanpa berguru? Makna dia, Allah akan bagi dengan bentuk dia akan rasa tasjih, dia akan rasa lagi nak lagi mengaji. Kan, kita kalau kita beli satu barang, misalnya kita beli satu barang, kemudian kita pakai barang tu, kita pun rasa nak beli lagi barang tu sebab kita gunakan barang tu. Kan? Kalau kita beli kita tak pakai, kita pun tak belilah second time. Sebab apa? Sebab kita tak pakai. Tapi kalau kita beli, kita pakai. Ibu-ibu beli pinggan. Pinggan sekarang ni pinggan viral. Jenama Plum, mahal tuan-tuan puan-puan. Sebut dia perasan Plum kan. Ayah-ayah beli barang apa yang kita nak, kemudian kita pakai, kita akan beli lagi sebab kita guna, tuan-tuan dan puan-puan. Itu makna dia. Makna dia apabila kita mengaji, kita beramal, Allah akan bagi kepada kita satu tasjih, semangat untuk kita cari lagi, ya kan. Orang yang dah letak dalam pelaburan dia 5,000 sebulan, contoh misalan 3,000, kemudian masuk lagi 6,000 pula, 9,000 pula, dia rasa apa? Dia rasa nak tambah, sebab barang yang dia letakkan itu barang yang bagi dia ada manfaat. Gitu. Itu makna dia, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Kita ada dua. Yang pertama akidah, yang kedua adalah tasawuf. Bersama dengan saya kita tauhid malam, pagi itu tasawuf. Ni kira pagilah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun waktu malam. Kerana sepatutnya minggu yang ketiga dah lalu dah kan, qad madha. Belum lagi subuh, belum lagi. Tangguh. Jadi kita ganti malam. InsyaAllah bila dah adatan, bila dah biasa nanti, kita akan buat malam tauhid, baca yang kitab sambungan tu, Aqidatun Naji ni kan. Kemudian paginya kitab ni, Syarah Al-Hikam. Kemudian dia kata lagi Ibnu Athaillah. Tuan-tuan, Ibnu Athaillah ni orang yang masyhur dalam ilmu tasawuf. Ibnu Athaillah
Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i fiqh. Kalau Imam An-Nawawi apa? Zikir, al-adhkar, hadis. Al-Imam Al-Qurtubi tafsir. Kena mengenali nama-nama ulama dan kepakaran mereka. Mengenali nama ulama dan kepakaran mereka. Kita kalau kita sebut nama Lee Chong Wei, tahu dah dia mahir dalam main apa? Lee Chong Wei. Bola sepak, Allah. Maksudnya tak follow lah. Begitu kita mengetahui tentang ulama. Sebutnya Al-Ibman Ibnu Athaillah As-Sakandari, makna dia dalam ilmu apa? Tasawuf. Sebut saja Ibnu Abbas, tafsir. Sebut saja Imam Abu Hanifah, fiqh. Sebut saja Imam Malik, fiqh. Apa lagi? Kitab-kitab tu. Itu tuan-tuan, sekurang-kurangnya. Bagi kita yang al-awam ni, kita tak tahu kandungan dia, tahu nama ulama pun jadilah. Mudah-mudahan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mar'u man ahabba. Seorang sahabat ni nama dia Sauban radhiyallahu an. Dia datang di masjid, dia orang muda tuan-tuan puan. Yang nama Sauban radhiyallahu an. Moga Allah meridai dia. Dia sahabat Nabi, dia datang masjid. Tak pernah miss solat di masjid, tuan-puan. Orang muda. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi balik, Nabi bangkit, habis solat, Nabi pun keluar daripada masjid. Nabi, dia duduk tepi pintu nak keluar tu. Dia akan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi tengok dia. Kemudian dia senyum, muka dia ibtisam. Fabtasama Sauban. Bila dia senyum, Nabi pun tanya, kenapa kamu senyum? Apa kono jam? Gitu. Dia pun kata, saya senyum sebab saya seronok budak kan. Nabi tanya, kenapa kamu suka? Saya suka, saya gembira sebab saya boleh tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tuan-tuan, hebatnya orang muda. Senyum, gembira hidup dia sebab dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muda sekarang senyum sebab tengok Instagram. Contohnya. Senyum sebab main game. Seronok ni game. Ayah tanya, kenapa kau senyum Along? Ni ayah menang. Bukan menang Islam, menang game. Senyum tuan-tuan. Contohnya lah. Bukan anak kita, anak orang Kemboja mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, senyum dia sebab apa? Sebab kegembiraan dia letak pada agama. Tengok Nabi. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan, kemudian Nabi tengok dia tak senyum dah. Dia tunduk muka. Tunduk gitu, macam ada orang masalah. Orang kalau ada masalah dia akan tunduk. Orang kalau ada masalah, riak wajah dia akan tunduk. Dia akan merenung tu orang yang ada masalah, dia sedang memikirkan sesuatu. Orang kalau biasa dia begitu. Kalau khusyuk dia kalau khusyuk ni dia akan sengguk-sengguk. Khusyuk sangat begitu. Orang kalau senyum masuk gaji, senyum 25,000 bulan, senyum dia masuk pencen kan. Dia tunduk tuan-tuan. Ini bukan pencen, ini bukan ada masalah cinta, tapi sudah pasti Sauban ini punya masalah yang berkait dengan agama. Nabi pun pegang bahu dia. Nabi kata, wahai orang muda, kenapa kamu tunduk? Seolah-olah kamu ada masalah. Maka dia pun kata, dia panggung muka, dia tengok muka Nabi, dia tunduk. Nabi tanya, kenapa? Limadha? Ami kata, kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, saya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu fikir, wahai anak muda? Saya sedang memikirkan apakah nasib saya pada hari akhirat nanti. Kenapa? Adakah saya dapat bertemu lagi dengan Tuhan ya Rasulullah? La ilaha illallah. Sedih dia sebab dia fikir nanti ni dia ada seronok sebab dia tengok Nabi. Tapi nanti bila Nabi tak ada, Nabi wafat, Nabi bangkit pada akhirat, adakah dia dapat bersama dengan Nabi? Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan.
Ini adalah satu soalan, satu muhasabah yang difikirkan oleh orang muda begini, yang saya rasa sekarang ni orang muda payah nak ada fikrah yang sebegini. Bukan bahkan orang muda, orang-orang yang dewasa pun payah nak cari macam ni. Sebab apa kamu sedih? Saya sedih sebab apa? Sebab gaji saya kurang. Tu sedih kan? Saya sedih sebab apa? Kalah semalam MU lawan Chelsea, contoh. Kalah sebab apa? Sebab saya rindu Rasulullah. Sedih sebab apa? Sebab rindu Rasulullah. Payah nak cari orang begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi peluk dia. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai orang muda begini. Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bangkit pada hari akhirat dengan siapa yang dia sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu sayang aku betul? Ya, maka kamu akan bangkit bersama dengan aku. Sebab aku akan bangkit bersama dengan orang yang sayangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal alim ulama. Nama ni bila kita kenal, sayang. Sebab tu orang kata pepatah, orang tua kata tak kenal maka tak cinta. Kenal, cinta. Mudah-mudahan mereka bangkit pada hari akhirat nanti. Alim ulama ni yang hidup mereka menulis, hidup mereka korbankan masa untuk umat, menulis kitab. Mereka bangkit pada hari akhirat, kita pun menumpang syafaat daripada mereka. Begitulah makna dia. Min alamatil i'timad, kata Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, di antara tanda orang yang bergantung kepada amal dia ialah kurang harapan dia kepada Allah. Orang ni dia kurang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahawa dia bergantung dengan amal, bergantung dengan usaha dia. Bila ditanya, bila kita buat sesuatu perkara, maka seakhirnya hendaklah kita bergantung, bukan dengan usaha, tetapi bergantung dengan Allah Ta'ala. Itulah dipanggil al-mutawakkilin atau al-mutawakkilun, orang yang bertawakal. Tawakal itu bila dia buat semua, baca buku, didik anak, tapi akhirnya dia menyerahkan takdir kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, dia doa. Tuan-tuan, kita kena jadi orang yang bertawakal. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bergantung dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun pergi kerja, balik kerja. Hidup kita ni tak lari daripada kebergantungan dengan Allah Ta'ala. Apa tanda kita bergantung dengan Allah Ta'ala? Hati kita ini buat apa pun kita akan mengharapkan Allah. Ada seorang hamba Allah dulu, satu ketika dahulu, diceritakan dia dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan anak anak kita lah dulunya. Ada dua orang, seorang dapat 18A, seorang dapat 19A. Dulunya SPM boleh ambil sampai banyak kan, lah dia tahdid 12 saja, tak ada lebih sangat. Dia seorang dapat 19, seorang dapat 18. Ini kita nak kias, bukan nak bandingkan keburukan kebaikan, tidak, tetapi nak menyatakan tentang kaul perkataan yang disebut pun penampakan pada tawakal dia kepada Allah. Bila ditanya kepada seorang yang ambil yang dapat keputusan 19A, adik, macam mana adik boleh dapat 19A? Tanya wartawan. Maka si pelajar ni pun jawab, saya dengan doa, berkatnya doa mak dan ayah saya. Mak kerja apa? Mak tak kerja. Ayah kerja apa? Ayah nelayan. Nelayan ni apa? Yang pergi turun laut. Miskin, tuan-tuan dan puan-puan. Miskin. Makna dia apa? Cukup dengan keluarga, makan kes pagi, makan pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi berjaya bila ditanya dengan doa daripada guru. Maknanya dia tawaduk. Kemudian ditanya pula kepada seorang pelajar ni pula, berjaya, Masya Allah, 18A. Bagaimana kejayaan adik? Well, you know me. You know me. I know you what? Yes, saya ni memang cerdik daripada dulu lagi. Sejak beranak cerdik lah. Contohnya tuan-tuan, itu contoh bukan betul pun. Makna jawapan tu, nampak tawakal tu yang mana? A ke B?
Itulah dari segi perkataan. Hati kita pun kena tawakal kepada Allah. Kejayaan usaha yang kita usaha tu pun sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita buat benda yang baik, tapi jangan rasa baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Orang itu mula menjadi jahat saat ketika mana dia mula merasa diri dia menjadi baik. Allah. Tuan-tuan, ujian yang besar bagi orang yang alim dan saleh. Alim, saleh. Satu alim, banyak ilmu. Saleh, banyak amal. Ujian bagi mereka ni adalah ujian apa? Ujian apa? Merasa diri baik. Betul tak? Merasa diri mulia. Itu salah. Buang tu. Bila merasa diri lebih, kita akan memandang orang lain kurang. Jangan. Telah masuk jarum-jarum iblis. Dia panggil talbis, godaan. Lagi mana kita beramal, lagi kena rasa kurang. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, zadani ilma qad zadani jahla. Lagi aku mengaji, lagi aku rasa jahil. Allahu Rabbi. Resmi padi. Lagi kita berisi, lagi tunduk ke bumi. Masya Allah. Mengaji, lagi rasa jahil. Mengaji, lagi rasa tak cukup. Amal, lagi rasa kurang. Amal, lagi rasa orang lain mulia. Tengok mak rempit, mulia dia. Tengok orang buat maksiat, mulia dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Kita tahu, kita buat maksiat, kita ditanya oleh Allah. Tu kata Fudail bin Iyad. Dalam dia nak menjaga hati ni, tuan-tuan alim ulama, ada seorang hamba Allah, satu cerita. Dia ngaji pondok. Seorang syekh ni ngaji pondok. Dia cerita dulunya selepas daripada dia menyantri selama 20 tahun, kemudian dia pulang ke kampung. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, bukan semua, tidak logik semua pergi berjihad, tapi kena ada orang yang pergi menuntut ilmu, dan pulangnya dia kena dakwah kepada kampung-kampung ahli qaryah dia. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqah ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru. Bila dia pulang, dia kena inzar, bagi peringatan. Sebab itu kita yang belajar ilmu agama, ilmu Allah Ta'ala daripada Quran, hadis, bila pulangnya kita belajar kita ni kan, walaupun tidak secara formal, bila pulangnya kita ke mana, ke rumah, maka kita membawa peringatan. Ingatkan isteri kita, isteri ingatkan anak-anak, saling ingat memperingati. Itu adalah merupakan saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saranan Islam. Islam kata apa? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kena biasakan saling tegur menegur dengan hikmah bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, dia pun balik daripada nyantri selama lebih kurang 20 tahun lebih mengaji. Kemudian sampai ke rumah, ayah dia pun menyambut kepulangan dia. Seorang anak yang telah pun alhamdulillah menghabiskan berapa puluhan kitab, kemudian dengan hasrat dia pulang ke kampung untuk dia membuka kitab, mengajar balik kepada orang. Kata ayah dia, nak, sebelum kamu nak belajar, ni cerita Syekh ni cerita balik. Dia kata dulu ayah dia kata, sebelum kamu nak mengajar, ayah dia kata hold dulu, jangan kamu mengajar lagi. Kenapa ayah? Ayah nak test kamu, nak uji kamu sebelum kamu nak mengajar. Ujian dia, ayah dia kata, kamu keluar daripada rumah ni, kamu pergilah ke Madinah Pekan. Pergi ke Pekan, kamu cari orang yang kurang daripada kamu. Kalau tak jumpa orang, cari makhluk yang kurang daripada kamu, asfala minka. Dia pun, apa makna dia? Makna dari segi majaz dia, ayah dia kata cari orang yang kurang ni, makna dia kurang dari sudut kebaikan, makna orang yang lebih buruk daripada dia. Orang ngaji pondok, tuan-puan, jaga mata apa semua, ayah dia kata cuba cari orang yang lebih kurang daripada dia, maknanya kurang daripada dia, bukan payah pun kan. Syekh, anak apa, pelajar-pelajar pondok bila keluar saja
kebekan, dia lah orang yang paling mulia. Sebab dia memang jaga pandangan dia. Ayah dia suruh cari orang yang bawah pada dia, memang mudah nak jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, dia pun pergi ke Pekan. Pergi ke Pekan, nampak seorang pakcik ni. Pakcik ni sedang pegang botol arak. Pakcik ni sedang pegang botol arak. Pegang botol arak tu, pegang botol arak buat apa lagi tuan-tuan? Ghalibnya mesti kawan ni tenggang arak dah ni. Pegang apa? Botol ketum. Buat apa lagi? Kan? Kalau tak jual mesti minum pun dia. Dia dah buka dah pandangan kita. Dia pun tengok-tengok, dia kata, ni mungkin inilah yang ayah aku maksudkan. Kemudian dia pun dengar azan. Dengar azan, kebetulan masuk waktu azan, pergi masjid. As-salati ala waqti, hayya ala salah. Mari dirikan sembahyang. Orang yang berjaya. Berjaya ni tuan-tuan, apa makna kejayaan? Orang yang paling berjaya adalah orang yang solat dia khusyuk. Itu yang orang paling berjaya. Pergi masjid. Kemudian habis sembahyang, dia pun keluar. Dia mengharapkan bahawa orang tua ni tak ada. Maknanya dia pun datang masjid juga. Tengok-tengok, Masya Allah, masih lagi terpegang botol arak. Kan? Apa kata dia? Dalam hati dia kata, aku merasakan bahawa orang tua ini pertama kali dia pegang botol arak. Makna dia sebelum ni dia baik, cuma dia pegang botol arak pertama kali. Aku tak rasa dia minum. Masya Allah, begitu dia nak jaga hati dia. Tuan-tuan dan puan-puan, dia pun jalan lagi. Ni bukanlah orang yang aku maksudkan. Bukan orang yang ayah aku maksudkan. Cari-cari orang lain lagi. Tuan-tuan pusing lagi, mana nak ada dah orang yang pegang botol arak. Hak itulah yang paling hina sekali. Tapi dia merasakan bahawa orang ni mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, dia pun jalan, jumpa makhluk yang lain selain daripada manusia. Jumpa apa? Jumpa anjing. Jumpa anjing. Anjing duduk apa? Terjelai lidah. Anjing kan? Anjing lah binatang yang paling hina yang kita tengok kan? Anjing dan khizir. Dia tengok-tengok, dia kata, anjing hina pada sudut pandangan manusia, tetapi mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia pun balik terus ke rumah. Dia balik ke rumah, ayah dia tanya, macam mana? Kamu dah jumpa ke apa yang ayah suruh tadi? Dia kata, ayah, tidak aku jumpa orang makhluk yang paling hina melainkan diri aku yang hina. Ayah dia kata apa? Baik, kamu sudah lepas tes, kamu boleh mengajar, kerana kamu merasakan bahawa diri kamu yang hina, orang lain yang mulia, maka kamu layak untuk menyampaikan ilmu, kerana ilmu itu datang daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah dia tak masuk ke dalam hati-hati orang yang takabur, orang yang riak, orang yang merasa diri dia baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak jadi baik bukan dengan ilmu, nak jadi baik kena dengan adab. Sebab tu orang dulu-dulu mengaji sampai 10 tahun, 15 tahun, adab saja. Susun kasut tok guru ni tuan-tuan dan puan-puan. Susun kasut tok guru ni. Tuan-tuan tahu tak cerita Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, dia bukan mengaji dalam masjid. Pada mulanya dia hanyalah duduk di luar masjid, dia menjual. Dalam masjid ni penuh dengan anak-anak murid. Talibul ilm, tulab, orang yang mengaji. Cumanya pada satu hari syekh ni tanya, tok guru ni tanya, siapa yang boleh jawab soalan ni yang berbentuk muamalah? Imam Abu Hanifah ni dia memang pakar bab muamalat. Bab muamalat memang kena Imam Abu Hanifah. Bab ibadat Imam Syafi'i paling power. Tuan-tuan dan puan-puan, bab istilah pada Imam Malik. Imam Malik bab tasawuf, bab istilah memang power. Mereka ni ada kelebihan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, bila tanya tok guru ni tanya kepada anak murid, siapa boleh jawab? Soalan ni memang payah sungguh. Tok guru ni kata, siapa yang boleh jawab soalan ni, aku akan bagi kamu ganti tempat aku, kata syekh tu. Senyap, tak ada seorang pun jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian ada seorang ni keluar daripada masjid. Dia minta izin pada tok guru, "Ustaz, saya nak keluar." Mungkin pergi tandas macam tu. Dia pun keluar. Dia keluar tengok Imam Abu Hanifah masa tu tengah duduk susun barang. Niaga kat luar masjid. Niaga tak boleh dalam masjid, kena luar masjid. Nabi meniaga dalam masjid. Kalau kita nak niaga boleh, tapi di luar daripada tempat sembahyang. Baik.
Sebab masjid juga adalah tempat aktiviti perniagaan, boleh niaga, sebab tu ada koperasi dan sebagainya. Keluar-keluar tu, kemudian dia pun menyembang dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata, ish, Tok Guru tadi tanya soalan payah sungguh, siapa pun tak jawab, kata dia. Imam Abu Hanifah kata, ya ke? Siapa pun tak jawab, betul tu, Tok Guru duk tanya lagi tu, senyap dah tu kan, as-sukut semua, diam. Awak tuan Malaysia buat ke? Dia tengok kawan tu kan, dia tengok Imam Abu Hanifah nampak biasa. Tuan Malaysia buat ke? Dia kata, tak apa, saya try pergi try masuk tak? Kemudian Tok Guru tu pun ulang balik soalan. Sekali lagi saya tanya, siapa boleh jawab, ganti tempat saya. Tok Guru tu pun tanya soalan mayali sebagaimana berikut. Tanya terus Imam Abu Hanifah apa? Angkat tangan. Irfa'idu, dia angkat tangan, kemudian dia jawab tepat apa yang dikehendaki oleh Syekh ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Abu Hanifah, dia setiap kali orang datang ke majlis ilmu, dia susun kasut. Dia tak pergi duduk depan ni. Kalau ikut hak alim duduk depan ni, tapi yang susun kasut itulah Allah bagi fikrah, Allah bagi takwil, Allah bagi kepada dia, Allah bagi apa? Allahumma ftah alayya futuhal arifin, Allahumma ftah alayya hikmah. Hikmah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan dengan ilmu, tetapi dengan ilmu dan adab. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahimakumullah. Inilah yang dimaknai dengan kalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitulah jangan bergantung dengan amal semata-mata. Jangan bergantung dengan amal. Tuan-tuan pernah dengar cerita Barsisa kan? Bar'am bin Ba'urah Barsisa ni, dia orang yang alim, Masya Allah, sampai anak murid dia ribu-ribu, tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Masya Allah, wallahu a'lam sejauh mana kesahihan cerita ni, tapi ambil jadikan sebagai ibrah, pengajaran. Tak mustahil pun tuan-tuan kan? Kita nampak dia Masya Allah bagusnya, tapi akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nampak dia buruk, tapi akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah kan? Nampak dia macam buka aurat, terlolong sana terlolong sini, nyanyi sana nyanyi sini, tiba-tiba mati. Ramai doakan dia. Contohnya, kita pun tak tahu macam mana, tapi dari segi zahirnya dia mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu yang kata rahmat itu milik Allah, syurga itu milik Allah, hidayah itu milik Allah. Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Orang yang baik ni, kita yang telah baik ini, kita nak istiqamah tu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratakal mustaqim, minta jalan yang istiqamah. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dia dalam syarah kalimah lafaz, al-i'timad makna dia bergantung. I'tamada, ambil daripada perkataan i'tamada, makna dia bergantung. Masuk dah insya kan, kita sambung sikit lagi 5 minit lagi, habiskan tajuk ni tentang bergantung dengan amal, menunjukkan dia kurangnya harapnya kepada Allah Ta'ala. Al-i'timad ni dalam fiqh dia gunakan dengan makna sengaja, amadun khata', sengaja buat. Ada orang yang dia bunuh tapi tak sengaja, istilah fiqh. Tapi istilah tasawuf maknanya i'timad itu bergantung kepada, cenderung kepada sesuatu kan? Kalau orang dia bunuh, dia bunuh, tapi dia ada orang yang dia bunuh, perbuatan dia bunuh, tapi hati dia tidak niat membunuh. Hati dia tidak niat membunuh. Contoh dia tembak kan, tembak, tapi diingatkan beruk kirdun, rupanya orang mati. Orang tu bila mati, orang tu kena apa? Qisas lah. Kena qisas, kena bayar balik. Kalau keluarga maafkan, kena bayar
Tuan-tuan dan puan-puan, bila dia bunuh, tapi bukan niat dia nak bunuh orang, dia ingatkan binatang, maka tidak dihukum qisas, tapi kena banyak dia, kena kafarah dia. Tuan-tuan, kalau dia sengaja bunuh, qisas. Ini dalam hukum jinayah, ta'zir, qisas dan sebagainya. Itu makna al-i'timad. Dia al-i'timad ni dalam tasawuf ni makna bergantung, cenderung kepada sesuatu. Bila cenderung kepada sesuatu, mengumpul kekuatan pada sesuatu bagi mencapai maksud. Dia letakkan sesuatu, kekuatan tu pada satu benda untuk mencapai maksud tu. Kan? Dia nampak bahawa pada zahirnya benda yang disebut sebagai fulus ataupun jawatan boleh memberikan kepada dia kesenangan. Dia fokus satu, jawatan, harta, takhta, wanita, dia nampak benda tu contohnya. Sedangkan benda itu adalah wasilah sahaja. Bahagia bukan itu maksud dia. Bahagia, maksud datang bahagia daripada hati, al-basar. Kemudian yang kedua, perkataan yang kita ambil, yang kita dapat pada malam ini, yang kedua pengajaran ataupun kesimpulannya adalah al-amal. Amal ni adalah gerakan jasad, gerak jasad, tingkah laku, tindak tanduk, ada panggil amal. Amal kalau jamak al-a'mal, jamak taksir. Gerakan jasad ataupun hati yang mana jika ianya seiring. Amal ini makna dia, ulama kata, gerakan tubuh badan kita dan hati kita. Nah, itulah dipanggil amal. Kalau kita buat tapi hati kita tak mau, dia tak akan bergerak benda tu. Kan? Sebab apa kita duduk di sini? Kerana hati kita nak datang ke sini. Sebab apa hati kita nak datang ke sini? Ada tujuan yang lebih besar, iaitulah tujuan yang utama, kerana untuk dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia amal. Amal ini gerakan hati disertai dengan tindakan. Tapi dia tak sebut juga sama ada amal ini salih ataupun talih. Barangkali boleh jadi, rubama boleh jadi amal itu amal yang tidak baik, amal yang tak baik, dia panggil amal yang talih, tarud, yang bawa kepada keburukan, datang daripada hati juga. Ingat tak? Datang daripada hati. Potong tangan kawan tu, potong tangan kawan tu, pergi rumah dia pagi-pagi, potong tangan, tikam tengkok ni contohnya, ya. Maka gerakan tangan menghunus senjata datang daripada hati yang berkata buatlah, buatlah dan buatlah. Lantaran kesan daripada mengikut nafsu dan syahwat dan ghaflah. Itu kata ulama. Sebab apa berlakunya maksiat? Maksiat ni berlaku daripada apa? Daripada ghaflah, lupa. Mungkin waktu tu dia lupa kesan daripada bila dia buat macam tu kena 302 contohnya. Kan? Sampai habis, masya-Allah, hidup macam tu mudah lagi contohnya. Rugi dah. Sebab tu dalam Islam mengajar kepada kita menggunakan akal sebaik mungkin sebelum melakukan sesuatu. Kita nak buat apa-apa tuan-tuan, fikir terlebih dahulu. Kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara langsung dan tidak langsung, kata ulama, lebih kurang 400 lebih kali tentang akal. Orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan akal. Begitu. Baik. Dan sebaliknya dinamakan maksiat. Bila amal itu seiring dengan syariat, maka dinamai taat. Amal itu sebaliknya daripada syariat, maka ia dinamai maksiat. Gitulah. Amal yang kita buat ni adalah Quran, adalah hadis, Nabi suruh, Allah suruh, Nabi galakkan, Allah galakkan, maka dia panggil wajib dan sunnah. Yang Allah tak bagi, yang Nabi jangan buat, Nabi kata, Nabi larang, sama ada haram ataupun makruh.
Tengah-tengah tu dia panggil harus. Begitu. Yang terakhir sekali ar-raja'u. Perkataan yang kita ambil dapat daripada kalimah bahasa Arab, iaitulah ar-raja'u. Mana apa raja'? Bukan raja' makbi. Nah, raja' tu makna dia mengharap. Harap, tuan-tuan. Balik kita daripada kerja, ada orang tunggu di depan rumah kita, si isteri yang sedang menantikan kepulangan suami dia dengan harapan, harap gitu. Sembahyang mengharap gitu. Perkataan yang disebut. Sebab itu kita nak mengharap ni, dia kena sabar. Dia nak mengharapkan sesuatu kena apa? Sabar. Saya haraplah kalau boleh kamu setia, sabar. Saya harap syurga, sabar. Jadi wasta'inu, minta ni bisabri, dengan sabar. Harapan kita ni kena sabar. Harap benda ni habis. Tuan-tuan harap tak agar COVID-19 ni selesai? Harap tak? Kena sabar. Sabar dengan apa? Bisabri dan waul ma'iyah, dengan salat. Sepatutnya dibuka masjid, salat, datang minta kepada Allah, salat. Ad-du'a, salatu lughat ad-du'a, minta. Di rumah pun salat, minta kepada Allah. Jadi jangan kita lepas. Bila kita mengharap sesuatu, jangan lupa dua perkara. Yang pertama sabar, yang kedua kena salat. Orang yang sabar, dia salat. Orang yang salat, dia orang yang berharap. Apakah harapan kita apabila kita mendirikan salat? Kita mengangkat takbir, kita rukuk, kita sujud, kita i'tidal, tidak lain dan tidak bukan adalah mengharap redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terdapat dua golongan. Yang pertama, golongan yang bergantung kepada Allah disebut al-muwahhidin bitauhid. Yang kedua, golongan yang bergantung selain daripada Allah dipanggil al-ghafiluna wal ghaflah. Itulah kesimpulannya. Golongan dalam atas muka bumi Allah ni, yang pertama ulama kata mereka yang bergantung dengan Allah. Yang kedua, mereka yang bergantung selain daripada Allah. Orang yang bergantung dengan Allah ni dia panggil al-muwahhiduna. Ambil daripada qul huwallahu ahad. Allah ni esa. Dia esa buat kerana Allah. Allah, Allah, Allah. Hak seorang lagi dia buat selain daripada Allah. Dia tak ingat dah Allah. Allah bagi kat dia juga nikmat, bagi, tapi dia lalai. Dia jauh daripada Allah. Orang ini dia panggil apa? Dia panggil istidraj. Lagi Allah bagi kepada dia kekayaan, lagi dia lawan Allah. Lagi dia kaya, lagi dia handsome, lagi dia berjawatan. Ini bahaya. Kita di mana, tuan-tuan? Semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh dengan Allah Ta'ala? Jadi soalan itu tepuk dada, tanya iman kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang pertama, orang yang membawa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana kita berada. Sehingga kan saat ketika mana kita duduk seorang-seorang, kita merasakan bahawa diri kita bersama dengan Allah Taala. Kan? Kita duduk seorang-seorang, tak ada orang kat rumah kita, Allah ada. Kan? Kita duduk dengan suami kita, isteri kita, kita berhubung suami isteri, ingat Allah, lahir zuriat yang saleh dan salihah. Itu bergantung kepada niat. Bila ingat Allah, hati gemetar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Alladzina almu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat, gemetar hati mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bila sebut nama Allah gemetar, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah, lagi dekat. Dia berbeza kalau kita takut dengan makhluk, lagi jauh. Takut dengan Allah, lagi kita dekat. Kan? Dia takut dengan orang tu, takut dengan binatang tu, jauh. Takut dengan Allah, dekat lagi. Dekat lagi. Itulah betapa hebatnya Allah Ta'ala.
Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk yang lain, tajuk yang kedua. Selepas daripada tajuk bergantung dengan amal, kita akan sambung lagi dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ya ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang dan khusyuk. Jauhkanlah kami daripada bala bencana penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan, yakni su'ul khatimah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami, ampunkanlah dosa kami, berikanlah kepada kami syurga-Mu ya Allah. Syafaatkanlah kami daripada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.